Assalamualaikum, kita jumpa kembali dalam perbincangan berkenaan dengan lawatan rasmi Perdana Menteri pertama ke luar negara, iaitu negara pilihannya adalah Indonesia. Seperti Perdana Menteri sebelum ini yang turut menjadikan Indonesia negara jiran kita yang serumpun ini menjadi destinasi pertama lawatan Perdana Menteri, melihat kepada apakah bentuk hubungan yang boleh diperkukuhkan kedua-dua negara. Dan antara perincian yang boleh saya bawakan pada ketika ini adalah ini merupakan hari kedua di mana beliau Datuk Seri Ismail Sabri tiba di Indonesia semalam dalam rangka lawatan rasmi selama 3 hari, di mana beliau akan dijadual mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada hari ini, di mana Indonesia menjadi negara pertama dikunjungi beliau selepas mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri ke-9 pada 21 Ogos lalu. Dan Datuk Seri Ismail Sabri juga yang akan merupakan Perdana Menteri yang ketiga mengadakan pertemuan dengan Joko Widodo sejak tahun 2018 berikutan perubahan tampuk kepimpinan negara, dan Republik itu sentiasa menjadi destinasi pertama lawatan rasmi Perdana Menteri Malaysia selepas dilantik, dan seperti kelaziman, tradisi yang sama juga diamalkan oleh Presiden Indonesia. Ia sekaligus menterjemahkan keakraban hubungan diplomatik Malaysia dan Indonesia sebagai negara serumpun. Dan kebiasaannya lawatan rasmi ke Indonesia berlangsung tidak lama selepas Perdana Menteri mengangkat sumpah jawatan. Namun sejak pandemik COVID-19 melanda dunia, perkara itu tidak dapat dilakukan. Malah sejak tahun lalu, kebanyakan mesyuarat negara serantau termasuk sidang kemuncak ASEAN yang dipengerusikan Brunei baru-baru ini berlangsung secara sidang video. Dan difahamkan Datuk Seri Ismail Sabri dan Joko Widodo antara lain akan membincangkan perkembangan penting di rantau ini dalam konteks kerjasama ASEAN serta cabaran-cabaran yang mampu menjejaskan keamanan, pertumbuhan dan kemakmurannya. Perdana Menteri turut dijadual bertemu komuniti perniagaan dan penggiat industri utama Indonesia, ketua-ketua editor negara jiran itu dan juga diaspora Malaysia di Republik berkenaan, selain menyaksikan pemeteraian beberapa memorandum persefahaman dan perjanjian di antara kedua-dua negara. Dan dalam lawatan rasmi itu, Ismail Sabri turut dijadualkan melawat fasiliti industri pertahanan di Bandung. Dan lawatan rasmi ini akan membuka lembaran baru dalam hubungan dua hala yang sedia kukuh dan pelbagai antara Malaysia dan Indonesia. Ia juga akan memberi peluang kedua-dua pemimpin untuk meneroka peluang kerjasama dalam usaha-usaha pemulihan daripada kesan pandemik COVID-19. Dan mengiringi Perdana Menteri dalam lawatan sulungnya itu ialah Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan pegawai-pegawai kerajaan dari kementerian dan agensi berkaitan. Lawatan rasmi itu akan dilaksanakan dengan mematuhi prosedur operasi standard COVID-19 yang ditetapkan kerajaan Malaysia dan Indonesia. Pastinya pada ketika ini kita ingin melihat dari segi apakah bentuk pembaharuan, apakah yang boleh ditambah baik di antara hubungan Malaysia dan juga Indonesia ini. Ingin mengulas lanjut berkenaan dengan isu ini, berada menerusi talian Skype ketika ini adalah Profesor Madya Dr. Ahmad Martada Mohamad, penganalisis politik dari Universiti Utara Malaysia. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Pertama sekali, pandangan Prof melihat lawatan rasmi pertama Datuk Seri Ismail Sabri dan Indonesia menjadi destinasi pertama beliau selaku Perdana Menteri selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, dan apakah bentuk kerjasama yang boleh kita fahami yang dari segi untuk memperkukuhkan malah kerjasama baharu yang mungkin boleh diwujudkan, Prof? Saya melihat bahawa lawatan ini merupakan satu lawatan tradisi yang dijalankan oleh Perdana Menteri Malaysia apabila mereka ini dilantik sebagai Perdana Menteri. Begitulah juga dengan Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan antara kedua negara Malaysia dan Indonesia adalah sangat baik. Walaupun kita seringkali mendengar pelbagai isu yang melanda hubungan diplomatik di antara kedua-dua negara, namun sebenarnya kalau kita teliti hubungan di antara kedua-dua negara sangat rapat. Jadi sebab itulah mengambil kira hubungan yang rapat ini, maka Perdana Menteri kita yang baru Datuk Seri Ismail Sabri telah memulakan lawatan pertama beliau ke luar negara dengan melawat Indonesia. Jadi saya kira ini adalah satu perkembangan yang sangat baik dan sangat menarik, terutama dari segi hubungan dua hala di antara Malaysia dan Indonesia. Dan sudah tentulah banyak perkara yang akan diperbincangkan oleh kedua-dua tokoh besar negara ini. Dan yang pasti di antara isu utama yang membelenggu di antara hubungan kedua-dua negara ialah berkaitan dengan pengaruh
ataupun hubungan yang berkaitan dengan tenaga kerja di Malaysia dan juga di Indonesia, yang mana kita tahu Malaysia sangat bergantung kepada tenaga kerja daripada Indonesia, dan Indonesia juga telah menetapkan beberapa syarat, di antaranya penetapan gaji minimum dan juga syarat-syarat terhadap pembantu rumah. Jadi syarat-syarat ini sebenarnya agak memberikan tekanan kepada pengusaha-pengusaha, terutama di kalangan anggota masyarakat dalam negara kita, terutama yang mengambil pembantu-pembantu rumah, ataupun juga kepada syarikat-syarikat yang mengambil pekerja daripada Indonesia. Jadi sudah tentulah perkara ini pasti akan menjadi agenda utama di antara perbincangan kedua-dua tokoh ini. Kerana saya lihat sebelum ini banyak di dalam media-media massa dan media sosial beberapa isu yang dikaitkan dengan demand daripada Indonesia yang tidak dipersetujui oleh kerajaan Malaysia dan juga oleh masyarakat di negara kita sendiri. Jadi sudah tentulah jika sekiranya isu ini tidak diselesaikan secara diplomatik, maka ianya mungkin boleh mengganggu gugat dari segi hubungan yang baik di antara kedua-dua negara. Jadi bagi saya isu utama yang pasti akan menjadi pokok perbincangan ialah isu yang berkaitan dengan syarat-syarat yang dikehendaki oleh kerajaan Indonesia berkaitan dengan pengambilan tenaga kerja mereka. Kalau kita lihat sebelum ini, kerajaan Filipina juga telah menetapkan beberapa syarat untuk mengambil pembantu rumah daripada Indonesia ataupun mengambil pekerja-pekerja daripada Indonesia, pekerja daripada Filipina. Jadi mungkin Indonesia juga mengambil pendekatan yang sama untuk menjaga kebajikan rakyat mereka sendiri. Apatah lagi kita lihat banyak isu-isu yang berkaitan dengan pembantu rumah daripada Indonesia yang berlaku di dalam negara kita, seperti kes-kes penderaan, kes-kes rogo dan sebagainya, kes-kes tidak membayar gaji. Jadi sudah tentulah isu-isu ini seringkali dibangkitkan oleh media-media di Indonesia, dan ia menjadi antara isu yang hangat diperbincangkan di media-media Indonesia. Jadi sudah tentulah mengambil kira perkara tersebut, maka kerajaan Indonesia merasakan perlunya ada syarat-syarat yang lebih jelas yang boleh melindungi kepentingan pekerja-pekerja Indonesia. Jadi saya kira bagi memastikan bahawa hubungan diplomatik terus berjalan dengan baik di antara kedua-dua negara, maka sudah tentulah perkara ini akan diperbincangkan dengan lebih mendalam, kerana sebelum ini belum ada satu keputusan yang konkret yang dibuat berkaitan dengan terma-terma yang dicadangkan oleh kerajaan Indonesia. Jadi itu dari segi berkaitan dengan tenaga kerja. Namun kita juga melihat bahawa hubungan di antara Malaysia dan Indonesia ini bukan sahaja rapat dari segi hubungan diplomatik, bahkan juga kalau kita lihat hubungan dari segi perdagangan juga sangat penting, kerana di samping Malaysia, Indonesia juga adalah pengeluar komoditi yang terbesar di dunia, iaitu kelapa sawit. Jadi sudah tentulah antara isu-isu yang pasti akan diperbincangkan berkaitan dengan sekatan yang dikenakan terhadap pihak luar, terutamanya kerajaan Amerika dan Eropah terhadap kelapa sawit ataupun minyak sawit daripada Malaysia sendiri. Jadi sudah tentulah juga perbincangan ini akan mengambil kira bagaimana kepentingan kelapa sawit ini, terutama industri sawit ini dapat dijalankan dengan baik dan pengusaha-pengusaha kelapa sawit itu dapat dilindungi. Jadi ini pasti juga akan menjadi di antara perkara-perkara besar yang akan diperbincangkan. Dan di samping itu, antara isu yang besar yang menjadi antara isu hangat geopolitik dalam rantau ini ialah pertikaian kawasan. Sudah tentulah Kepulauan Spratly adalah menjadi isu utama, iaitu tuntutan bertindih yang dibuat oleh kerajaan Filipina, kerajaan Vietnam, kerajaan Malaysia, Singapura dan juga kerajaan yang lain yang merasakan mereka mempunyai hak terhadap Kepulauan Spratly tersebut. Jadi sudah tentulah isu keselamatan, terutama keselamatan maritim, akan menjadi juga antara perbahasan utama di antara kedua-dua pemimpin, kerana kita melihat bahawa di dalam memastikan kestabilan di rantau ini, maka isu maritim merupakan satu isu yang sangat penting, terutama bagi memastikan keselamatan perairan. Bukan sahaja Malaysia, bahkan juga Indonesia adalah lebih terjamin.
Dan kita juga melihat bahawa di dalam kesempatan perbalahan di antara negara-negara ASEAN berkaitan dengan Kepulauan Spratly ini, negara-negara besar yang lain seperti Amerika dan China juga turut cuba untuk mengambil kesempatan. Mereka telah menghantar kapal perang di perairan Selat Malaka dan ini sudah tentulah menimbulkan suasana yang tidak selesa terutama di kalangan negara-negara ASEAN, terutama negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia. Jadi saya kira hubungan dua hala ini akan boleh dipertingkatkan lagi melalui perbincangan berkaitan dengan keselamatan perairan, terutama perairan Malaysia dan juga perairan Indonesia, di mana jika sesuatu yang tidak diingini berlaku, ia turut akan memberi kesan dari segi hubungan keselamatan di antara kedua-dua negara. Jadi saya kira itu adalah antara perkara-perkara yang akan diperbincangkan juga, di samping isu pelarian Rohingya yang kita tahu merupakan satu isu yang tidak ada kesudahan sehingga ke hari ini, dan Malaysia dan Indonesia adalah antara negara yang sanggup untuk menerima pelarian Rohingya. Dan walaupun kadang-kadang pelarian Rohingya ini menimbulkan isu-isu keselamatan terhadap penduduk di dalam negara kita, juga terhadap penduduk di Indonesia, tetapi belum ada satu tindakan yang konkret yang telah dilaksanakan ataupun telah diambil oleh negara-negara ASEAN sendiri sebagai satu collective decision. Jadi sudah tentulah sebagai sebuah negara yang besar di rantau ini, Indonesia mempunyai peranan yang penting bagi memastikan bahawa isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan, terutama pelarian Rohingya dan juga sebab kenapa pelarian Rohingya ini terus berlaku, terutama berkaitan dengan perubahan rejim tentera di Myanmar, ia boleh menjadi antara isu-isu penting kerana Indonesia dengan kuasa ketenteraannya yang besar di rantau ini, mereka boleh memainkan peranan yang lebih penting untuk mendesak kerajaan Myanmar untuk memberikan tumpuan berkaitan dengan isu-isu dalaman, terutama isu pelarian Rohingya. Walaupun ASEAN sering mengamalkan dasar non-interference, tetapi kadang-kala apabila adanya isu-isu yang berkaitan dengan pelarian Rohingya ini, ia menimbulkan kesan kepada negara-negara yang telah menerima pelarian-pelarian ini sehingga ia menimbulkan bukan sahaja ancaman keselamatan, bahkan juga ancaman kesihatan. Jadi saya kira isu pelarian Rohingya juga pasti akan menjadi antara perkara penting yang akan diperbincangkan di antara kedua-dua negara. Dan juga antara isu lain yang seringkali menjadi topik perbincangan utama di antara Malaysia dan Indonesia ialah berkaitan dengan isu-isu pencemaran. Kita tahu bahawa apabila menyebut isu persekitaran ataupun pencemaran, sudah tentulah ia berkaitan dengan isu jerebu yang seringkali berlaku di Indonesia sehingga mengakibatkan persekitaran Malaysia dan negara jiran seperti Singapura juga turut terlibat akibat daripada pembakaran hutan yang berleluasa di Indonesia. Jadi saya kira pasti kerajaan akan berbincang apakah mekanisme terbaik untuk kerajaan Indonesia mengawal aktiviti-aktiviti pembakaran yang sering kali berlaku sehingga menimbulkan ancaman kesihatan kepada penduduk-penduduk di sekitar kawasan Indonesia sendiri. Jadi pasti juga antara isu penting ialah berkaitan dengan persekitaran, terutama pencemaran alam seperti jerebu dan sebagainya. Ya. Prof, melihat kepada apa yang dikatakan Prof tadi berkenaan dengan TKI ataupun tenaga kerja Indonesia, ianya merupakan isu yang cukup dekat di antara rakyat, terutama melibatkan rakyat di antara kedua-dua buah negara ini. Apakah bentuk dari segi polisi ataupun mekanisme yang boleh dilaksanakan oleh kedua-dua negara pada masa sama, ianya memberi keuntungan kepada kedua-dua buah negara juga, melihat kepada isu kerjasama di antara, kalau kita lihat ketetapan yang dibuat oleh Filipina sebagai contoh, apakah yang boleh dilaksanakan di antara kedua-dua buah negara dalam memastikan bahawa isu TKI ini akhirnya tidak mengeruhkan hubungan Malaysia dan juga Indonesia? Okey, kalau kita membaca dan merujuk media-media di Indonesia, seringkali isu-isu yang berkaitan dengan penderaan pekerja-pekerja Indonesia, terutama pembantu rumah, seringkali dibangkitkan di media-media di Indonesia dan ia menimbulkan kemarahan penduduk-penduduk Indonesia kerana mereka beranggapan bahawa kadang-kala proses
perbicaraan itu mengambil masa yang lama dan tindakan terhadap mereka-mereka yang terlibat itu kadang-kadang tidak setimpal dengan satu jenayah yang dilakukan. Jadi seringkali ia menimbulkan perbincangan yang hangat di dalam media-media massa dan media sosial di Indonesia. Jadi sudah pastilah isu ini perlu ditangani dengan lebih bijaksana dan walaupun kita lihat pesalah-pesalah yang seringkali terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti penderaan dan sebagainya dibawa ke mahkamah, namun kita lihat kadang-kala proses itu berlaku agak lambat. Jadi ini yang kadang-kala menimbulkan kemarahan di kalangan penduduk Indonesia. Jadi sudah tentulah kerajaan Malaysia juga perlu melihat perkara ini dengan lebih serius, perlu mengadakan mekanisme-mekanisme yang lebih ketat untuk memastikan supaya peristiwa-peristiwa ataupun aktiviti-aktiviti penderaan, salah laku dan sebagainya itu dapat dielakkan, dan jika ianya berlaku maka pendakwaan perlu dilakukan dengan secepat yang mungkin untuk menjaga hubungan baik di antara kedua-dua negara. Dan dalam masa yang sama kita juga melihat bahawa walaupun Malaysia berusaha untuk tidak lagi mengambil buruh-buruh yang tidak berkemahiran, namun kita tidak dapat nafikan bahawa Malaysia juga sangat bergantung kepada buruh-buruh asing terutama daripada luar untuk sektor-sektor pertanian dan juga sektor industri dan peladangan. Jadi ini menyebabkan bahawa kebergantungan kita kepada negara Indonesia adalah sangat besar, dan sebab itu rundingan perlu dilakukan dengan lebih terperinci untuk memastikan bahawa segala perkara-perkara yang boleh menyebabkan hubungan di antara kedua-dua negara itu terganggu perlulah dielakkan. Dan ini termasuklah berkaitan dengan penetapan gaji minimum yang perlu dilaksanakan ke atas pekerja-pekerja daripada Indonesia seperti mana yang telah dituntut oleh negara Indonesia, dan telah pun kalau kita lihat hubungan di antara Malaysia dan Filipina, kerajaan Filipina telah pun membuat ketetapan supaya mana-mana pekerja Indonesia, pekerja mereka dibayar gaji minimum, dan ini belum lagi berlaku di antara Malaysia dan Indonesia, di mana gaji minimum itu belum lagi dilaksanakan ke atas pekerja-pekerja dari Indonesia. Jadi ini bagi saya perlu diselesaikan dengan lebih baik supaya hubungan dua hala itu dapat dijaga dan supaya kebergantungan kita kepada buruh asing daripada Indonesia itu masih terus boleh dilaksanakan. Kerana kita perlu mengakui hakikat bahawa sektor perindustrian, sektor pembinaan, sektor perkilangan masih lagi memerlukan tenaga kerja daripada Indonesia. Cuma yang perlu diperbincangkan ialah satu, kita nak memastikan bahawa kedatangan buruh-buruh asing itu perlulah melalui saluran yang sah. Kerana kita lihat kadang-kala ramai kebanjiran pendatang-pendatang asing terutama warga kerja daripada Indonesia adalah melalui saluran-saluran yang tidak sah. Jadi ini perlu dielakkan demi memastikan supaya jika adanya aktiviti-aktiviti yang melibatkan keselamatan negara maka ianya dapat dielakkan. Jadi bagi saya hubungan itu boleh dijaga dengan lebih baik jika mekanisme-mekanisme seperti mana yang saya sebutkan itu menjadi antara perkara-perkara penting yang perlu diperbincangkan supaya tidak ada lagi timbul keraguan, tidak ada lagi timbul masalah-masalah terutama di kalangan penduduk-penduduk Indonesia terhadap isu-isu yang berkait dengan aktiviti-aktiviti seperti penderaan, seperti tidak membayar gaji, seperti hak-hak dan juga kesejahteraan pekerja-pekerja mereka tidak dijaga dengan sebaiknya oleh majikan-majikan di Malaysia. Prof, tadi juga Prof ada menyebut berkenaan dengan isu keselamatan maritim. Antara perkara lain adalah bagaimana reaksi kita lihat, reaksi Malaysia
yang menzahirkan rasa bimbang berkenaan dengan pewujudan AUKUS sebagai contoh, iaitu kerjasama di antara Amerika Syarikat, UK dan juga Australia. Dan selain daripada itu, kita melihat juga dalam konteks keselamatan maritim ini, seperti di Laut Cina Selatan, kita melihat kepada tuntutan 9 line, 9 garis putus yang dibuat oleh China. Dan pada masa sama kita lihat di konteks ASEAN juga ada negara-negara ASEAN yang dilihat kurang untuk kerjasama di dalam ASEAN itu dilihat agak rapuh dari segi isu pertikaian Laut Cina Selatan, tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh China sebagai contoh. Pandangan Prof melihat kepada Malaysia dan Indonesia ini dalam mempertingkatkan, memperkukuhkan kerjasama di peringkat antarabangsa seperti di peringkat ASEAN ini, apa yang boleh dilakukan oleh kedua-dua buah negara, Prof? Ya, memang kita akui bahawa keselamatan di perairan Laut Cina Selatan adalah antara perkara yang seringkali menjadi pertikaian di kebanyakan negara-negara di dalam ASEAN. Jadi sebab itulah kadang-kala pertikaian ini mengakibatkan hubungan yang renggang yang berlaku di antara kerajaan Malaysia dan juga Filipina, kerajaan Malaysia dan Vietnam, Malaysia dan Indonesia dan juga Malaysia dan Singapura. Kerana kita dapati apabila timbulnya isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan di perairan Laut Cina Selatan, ia membabitkan banyak negara-negara. Jadi sebab itulah kadang-kala kita melihat bahawa kuasa-kuasa besar seringkali mengambil kesempatan terhadap pertikaian yang berlaku di kalangan negara-negara ASEAN ini. Dan sebab itulah kita melihat negara China seringkali juga mengambil kesempatan dan mereka juga menjadi antara salah satu pihak yang menuntut beberapa kawasan di Laut Cina Selatan sehingga menimbulkan keadaan yang tidak selesa di kalangan negara-negara ASEAN sendiri. Dan Amerika juga apabila melihat kehadiran China di Laut Cina Selatan, mereka juga melihat bahawa ini merupakan satu ancaman kepada kehadiran China di rantau Asia Tenggara, maka mereka juga turut berlumba-lumba untuk mengadakan sesi-sesi ketenteraan, mengadakan sesi kerjasama di antara beberapa negara di ASEAN dengan Amerika. Dan rakan mereka yang terbesar di rantau ini ialah Singapura, di mana Amerika mempunyai ketenteraan mereka di sana. Jadi sudah tentulah kehadiran Amerika dan kehadiran China di Laut Cina Selatan menimbulkan ketegangan di kalangan negara-negara di ASEAN, terutama apabila negara-negara ASEAN sendiri tidak bersatu hati, bersepadu untuk memastikan bahawa elemen-elemen luar tidak menjadi antara perkara yang boleh menghalang keselamatan dan kestabilan geopolitik di rantau ini. Jadi sebab itulah walaupun mungkin di rantau ini kita melihat bahawa setiap negara mempunyai hak dan kedaulatan sendiri, namun Indonesia sebagai sebuah negara yang besar, mereka boleh berperanan menjadi sebagai big brother. Kalau kita lihat dari segi unsur kekuatan ketenteraan, memang Malaysia tidak boleh menandingi kekuatan ketenteraan kerajaan Indonesia. Baik. Dan juga negara-negara ASEAN yang lain. Jadi sebab itulah bagi saya Malaysia perlu menggunakan hubungan baik dengan Indonesia untuk mengajak Indonesia untuk memainkan peranan yang lebih besar, terutama bagi memastikan supaya keselamatan di rantau ini dapat terjaga dan juga kestabilan geopolitik di rantau ini adalah lebih terjamin. Dan ini termasuklah mungkin memastikan bahawa peranan yang lebih besar boleh dimainkan oleh Indonesia, terutama dalam membantu negara-negara ASEAN yang lain dari segi memastikan bahawa keselamatan perairan mereka adalah lebih terjamin. Dan kita lihat kerjasama ketenteraan tidak begitu kerap berlaku di kalangan negara-negara di ASEAN ini. Yang kerap berlaku ialah hubungan ataupun kerjasama ketenteraan di antara beberapa negara ASEAN, misalnya dengan tentera Amerika, kerjasama beberapa negara ASEAN dengan negara China. Baik. Dan juga dengan negara Australia. Jadi ini sebenarnya yang perlu
diberikan perhatian agar kerjasama ketenteraan di antara semua negara-negara ASEAN itu perlu dipertingkatkan. Baik, Prof. Dan juga hubungan ini pasti akan boleh menjadi antara faktor penghalang kepada kehadiran negara-negara besar di rantau ini. Ya, baik. Terima kasih Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad, Perancis Politik dari UUM, mengulas berkenaan dengan apa yang boleh ditambah baik dari segi hubungan dua hala Malaysia dan juga Indonesia. Pastinya, Astro Auni akan terus membawakan perkembangan lanjut dari semasa ke semasa berkenaan dengan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Indonesia.